Selamat pagi. Abdul Had. Yes. Okey ni je. Apa ni? Ain. Terima kasih datang. Okey. Kamera ready. And action. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini. Kita memberikan penekanan bahawa rentas negeri masih tidak boleh dibenarkan. Ataupun kita fokus kepada makanan lah, the sustainability of the food supply itu lah. Jadi yang boleh ditambahkan contohnya makanan-makanan bahan-bahan mentah untuk orang sewa lah. Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 49,019 pelajar ke pangkuan keluarga masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Abdul Had bin Abdul Wahid, merupakan mantan Naib yang di-Pertua 3 Majlis Perwakilan Pelajar USIM 2019-2020. Saya Ani Suhada binti Miswan, tapi biasa orang panggil Nishut je. So jawatan saya masa dalam MPP adalah sebagai Naib yang di-Pertua 2 Majlis Perwakilan Pelajar USIM 2019-2020. Nama Putri Nur Aina Suha binti Muhammad Rozali. Biasa orang panggil Aina Suha lah. Nama saya Amirah Auni binti Ali Marshidi, boleh panggil Auni Shidi. Merupakan mantan Esko Korporat Hubungan Luar MPP USIM sesi 2019-2020. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Pada bulan Mac tu, awal-awal tu kami dalam proses untuk kunjungan hormat ke UUM, Universiti Utara Malaysia, dan memang kami sempat pergilah. Ada lawatan macam daripada MPP USIM ke MPP UUM. So kami pergi tu 15 sampai 17, 18 sudah balik dah lah. So waktu tu memang waktu yang nak katakan betapa ad hocnya kami meeting dalam bas. And then dalam bas tu memang dah get ready lah. Macam cakap balik ni mesti rasa macam Malaysia kena lockdown whatsoever. Kita dah bincang sama-sama dalam bas semua kan. Waktu tu student dah mula bertanya lah macam mana dengan keadaan USIM dan juga keadaan IPT lain dalam menerima COVID ni. Maksudnya certain tempat dah tutup. Jadi adakah USIM pun akan menghadapi situasi yang sama? So kami terus set up meeting dan petang tu juga kami fikir apa statement yang kami nak buat untuk mahasiswa ni. Sebab mahasiswa ni di tengah dia terpening sebab dia fikir macam di kelas tu macam mana dia punya pembelajaran, macam mana dia punya dia nak balik kan. Ada yang mahasiswa sempat balik, ada yang tak sempat balik. Dan waktu tu pula ada pula mahasiswa yang dia rasa macam aku tadi pergi Aeon aku ni dah kena COVID ke macam tu kan. So ramai yang tanya macam mana nak buat swab test, nak pergi kat mana kan, nak check. Ramai memang time tu awalnya diumumkan PKP tu ramai yang dah huru-hara dah. Kami memang dapat banyak gila dah mesej daripada mahasiswa yang DM IG pun ramai. So masa tu kami dah macam kalau mahasiswa kalut, kami pun kalut lah sebab kami pun mahasiswa juga. So time tu fikir kita set up meeting, kita duduk sama-sama dan kita bincang apa yang kita boleh buat untuk mahasiswa, apa yang kita boleh bawa kepada pihak atasan.
So apa yang kita perlu bagi tahu, kita bagi tahu. Apa yang kita perlu hold, kita hold dulu. Sebab tak semua benda kita boleh bagi tahu student, sebab takut nanti ada yang panik kan. Takut nanti ada yang macam macam mana ni semua gelabah. Sebab ialah COVID ni bukannya setiap tahun ada yang first time kan. Kita tu rasa orang kata macam debar jugalah. Tapi kita still follow the flow lah. Kita bincang lah apa yang patut. Dan waktu tu MPP agak kelang kabut, tapi salah satu nasihat yang kita memang brainwash MPP adalah walaupun kita kelang kabut, walaupun kita pressure, tertekan, tapi ekspreskan ketenangan tu supaya pelajar pun boleh rely kepada MPP. Masa awal-awal tu everyday ada meeting. Macam contohnya ADP akan meeting dengan pihak pengurusan. Okey, kita semua standby kat bilik meeting. Okey, dia nak balik, kita terus meeting. Okey, ni kerja TNC minta macam ni. Okey, Propel dah bincang macam ni. So setiap langkah tu kita kena timbang tara lah yang mana terbaik kan. Sebab kita pun antara student dan juga pengurusan. Waktu tu USIM dah sediakan bantuan makanan untuk pelajar yang stay, yang ada dekat Kolej Kediaman. Waktu tu Sutra Indah, Nilam Court, KK1, Akasia Avenue yang atas Akasia tu pun ada pelajar. Antara tindakan yang awal yang kita buat adalah kita survey. Kita bersama dengan ni lah, bersama dengan JAXA, bersama dengan PM Fakulti, bersama dengan Propel, Pusat Perumahan Pelajar. Student of campus ni tak ada semua data tu. So kita terpaksa cari satu-satu, kumpul semua student, kena buat hebahan. Tapi time tu sebab semua orang macam overwhelmed sangat dengan situasi tu kan. So macam kena panggil semua orang, ada yang tak dapat pemberitahuan tu, macam tu. So kena banyak kali proses nak collect data student of campus. Kalau student yang dalam campus ni, yang dalam Kolej Kediaman ni, dia mudah sikit sebab dia ada JAXA yang jaga. Melalui survey tu, kita terus buat table lah. Total waktu tu lebih kurang 1,000 lebih. Tak ingat the exact value number tu. Lebih kurang 1,000 lebih yang ada dekat situ. Kami dibahagikan lah bersama-sama dengan JAXA Kolej Kediaman untuk bantu student. Auni sendiri jaga dekat KK1 dan ada juga yang jaga bahagian OCSS yang untuk bahagian makanan untuk student, rumah sewa. Ada juga KKNC, ada juga yang di KKSI, di Anggrek. So memang kami dah dibahagikan ikut job scope masing-masing. So setiap pagi nak katakan bangun je pagi, okey aku jaga sini. So dia dah memang ada jadual lah kat situ. So rutin harian waktu tu biasanya kami pagi kami akan keluar dalam around pukul 7 pagi macam tu. Kemudian dalam around pukul 9 ke 10 macam tu kita akan standby dekat bilik MPP. So memang rutin harian kami memang macam tu, sebabnya kita nak memudahkan seandainya ada macam arahan ad hoc, terus kita boleh berkumpul dan kita boleh set up sama-sama macam tu. Kemudian terus pembahagian ke waktu tengah hari, bahagi makanan, and then petang, malam, macam itulah. Sampailah kami biasanya akan balik around pukul 12 lebih, pukul 1. So bila dihantar ke tempat kolej-kolej kediaman tu, so MPP perlu ada dekat situ untuk angkat semua barang tu, makanan tu, buat meja, buat kaunter, kemudian pastikan jarak-jarak. Ni lah norma-norma semua dipatuhi lah kan. Okay. Jadi bila waktu tu kita orang memang semua MPP perlu ada rotationnya macam tu. Okay, 5 orang jaga sini, 5 orang jaga kolej ni, Orang kata apa, berat sama dipikul dengan sama dijinjing. Situlah. So everything smooth lah alhamdulillah sebab semua saling support each other. Bila kita ulang buat perkara yang sama, kita rasa sedikit bosan, pressure dia macam adalah mental gangguan mental tu ada. Dia macam emotion lah, emosi tu. Bila tengok kawan-kawan dengan family, kita dekat sini kan. Mungkin sebab yang ni ad hoc, maksudnya sesuatu yang kata terkejut lah, tak pernah jadi kan. So mungkin perasaan tu akan ada lah datang. Rasa macam nak balik, nak juga jumpa family, nak juga spend time dengan family waktu PKP ni kan. Bila lah kita ni boleh balik, kita dah nak puasa macam ni kan. Okay, so saya pun macam dah sedikit lah rasa down macam tu kan. Macam sebab kita buat benda yang rutin sama setiap hari. Penat memang kira tepi lah.
penat tu memang adalah penat. Keluar pagi pukul 7, 7.30, balik malam dalam pukul 10. Kalau perlukan extend pukul 12. Setiap hari macam tu lah, setiap hari macam tu. Sebab setiap hari perlu bersedia mentally and physically kepada perkara-perkara yang kita tak jangka. So sepanjang tu memang ada yang menangis, ada je yang datang menangis, kemudian ada je yang emo, tiba-tiba ada yang nak marah-marah. So kami setiap hari kami akan buat pengisian sesama kami. Dari segi pengisian rohani, pengisian fun games, semua tu kami buat. Setiap hari ada. Kalau itulah setiap malam sebelum kami balik tu ada bacaan Al-Mu' sekali sama-sama. Lepas dah habis bagi makanan, kita kumpul, postmortem sikit. Kemudian Al-Mu', kemudian balik. Waktu tu bulan puasa, ada yang setiap kali terawih memang menangis. Kami malam-malam terawih sebab kita kat sini kan, yang ada kat sini kita selamat kat sini lah, yang kat dalam kan. So malam-malam waktu bulan puasa, bulan Ramadan, kami solat terawih berjemaah dekat bilik MPP, baca Quran sama-sama. Kemudian kami main game. Itulah yang kita setakat kita mampu untuk selit sekejap. Itulah yang kita buat untuk menceriakan MPP yang ada kan kat situ. Sebab tak boleh nafikan memang kami sendiri pun perlu berdepan dengan macam-macam lah emosi sendiri dan juga emosi mahasiswa yang kat rumah dan juga emosi mahasiswa yang terkandas kan. Cuma macam bila kita tengok kawan-kawan down kan, kita macam macam tu lah, kita macam nak kata kau janganlah down, jadi kita kena semangat. Saya pun tak boleh cakap benda tu sebab saya pun dalam state yang sama juga. Macam tu, semua kita macam cakap macam tak apalah, kita insyaAllah kita memang akan balik juga. Bila pengumuman, kita memang setiap hari tunggu pengumuman untuk yang student boleh balik tu kan. Sebab ramai gila yang stranded IPT ni. So bila once PM dah umumkan yang student boleh balik, terus macam dah lega lah sikit. Alhamdulillah kita boleh hantar balik walaupun proses tu macam agak panjang dan lama. Macam tu lah. So after that pengumuman, semua orang memang macam nampak sinar di hujung tunnel macam tu lah. So okey je. Rasa lega lah sebab kita boleh balik. Kita boleh balik sebab kita pun dah dalam beberapa bulan tu kita risau juga family kita kat rumah macam mana kan. And then masa tu kita rasa best, tapi kita pun tak sangka kita dapat tugas baru. Ops pulang ni yang mana waktu tu kami MPP meeting lagi dengan HEP, Hal Ehwal Pelajar, yang pegawai HEP semua. Okay, macam mana kita nak bawa student balik ni? Dia punya proses untuk hantar pulang pelajar ni pun panjang juga. Yang pertamanya mula dengan kita nak kumpul data. Awal-awal waktu PKP tu kita dah ada data pelajar yang tak balik. Lepas tu bila dah ada KPT pun ada ura-ura nak hantar pelajar pulang. Dan KPT pun nak tanggung. So perlu ada proses nak bersihkan balik data-data tu. Kita nak check balik betul ke pelajar yang waktu tu nama tu ada dalam 2,000 lebih. Tapi dalam data yang lain pula ada yang 1,000 lebih. So memang nak kena bersihkan mana pelajar yang dah balik. Dan tu call student, call setiap seorang, call. Sebab nak confirm kan student ni ada lagi tak kat USIM, stranded lagi. Sebab kita tak nak ada student tertinggal pun. Bila sampai satu keadaan kita dah putuskan untuk semua akan dihantar. So kita perlu inform juga, kita kena maklumkan student lah memang kena balik dengan bas. Sebab nak rentas negeri pun tak boleh. Okay, kemudian waktu tu data yang MKN minta lah. MKN minta tu memang perlu ada mukim, daerah dan juga alamat. Jadi mukim ni yang agak susah kita nak tahu sebab kadang dia daerah dekat sini tapi mukimnya adalah mukim yang lain, nama mukim tu. Kita orang akan call setiap pelajar tu, data yang kita ada tu, kita akan call pelajar terkandas ni. Awak dekat mana sekarang? Awak kat mana sekarang? Awak IPD apa betul tak? Kita akan confirmation lah, buat confirmation kan. Betul tak dekat dalam data ni awak ni dekat IPD Tawau contoh. Betul ke IPD ni? Kan. Betul ke awak ni dekat IPD Temeloh? Contoh kan. So kita akan call semua pelajar tu untuk confirmation dan tanya diorang kat mana. So kita akan call setiap seorang. Nak balik, nak join tak balik dengan bas USIM. Kalau yang join, okey. Kalau yang join bagi info dan sebagainya. Memang studi USIM sangat-sangatlah supportive lah. Diorang sangat support each other lah, support lah kami. So kalau kita call pun diorang berjawab. Maksudnya tak ada yang memang call tak jawab langsung, tak ada. So memang support lah tentu. Bila dah terima kenyataan PM tu untuk hantar pelajar pulang, jadi perkara yang kami perlu buat yang pertama adalah selain daripada susun data tadi, call pelajar,
kita kena set up tempat lah. Kan, set up tempat, pastikan tempat ni kiranya tempat yang selamat lah. Dengan bantuan pihak atasan juga, HEP, pegawai HEP semua tu kan, kita perlu plan. Orang kata benda ni memang practically kena plan. Okey, nak susun meja, susun kerusi sebab akan ada jabatan kesihatan yang akan check temperature semua, SOP kena jaga. MPP sendiri kena susun lah apa yang patut, bukan susun setakat dari segi equipment dalam Dewan DTC je, tapi dari segi management, susun atur. Maksudnya pot 1 student hantar letak barang dulu, pot 2 student check kesihatan dulu, lepas tu and then baru tengok dokumen-dokumen cukup ke tak. Yang mana tak lengkap kita akan print, kita akan ada counter print, kita akan ada counter sanitasi, kita akan susun bag, sanitasi bag, kemudian kami akan semak dokumen dan maksudnya macam briefing lah. Okey, lepas ni awak ke sini ke kaunter printer ke kaunter sanitasi ke, macam tu lah. Kemudian barulah diorang akan naik bas pulang ke tempat masing-masing lah. Macam masa tu semua orang ada, even TNC pun semua ada. Kita lambai-lambai macam okay, hati-hati balik. Dia orang pun macam fighting sikit lagi dah nak habis kan. So macam semua orang macam supporting each other. Student support kita orang support student macam tu. So rasa macam seronok, rasa macam pilu pun ada sebab nak hantar dia orang balik kan. Perasaan waktu tu macam kita melepaskan adik-beradik kita ataupun orang yang kita sayang lah untuk balik ke rumah masing-masing, untuk bertemu orang yang tersayang lah waktu tu. Itulah perasaan yang kita rasa macam kita gembira, kita lega. Dengan vibes raya, nak dekat raya kan time tu, setengah pasal lagu rayanya. So rasa macam memang sending off anak-anak pulanglah kalian ke kampung halaman macam sing. So rasa macam sangat seronok. Ada student yang macam bagi kita orang makanan, sagu hati macam tu lah dekat kita orang kan. And then kita orang rasa macam bersyukur sangat sebab macam everyday ada je orang yang akan bagi kita orang makanan macam tu. Tak daripada pihak pengurusan, daripada student sendiri. Student sendiri lah selalu paling banyak sekali lah bagi kita orang sagu hati macam tu kan. Untuk MPP saya, dia macam ambil silet gila. Sejujurnya pengalaman berada di kita boleh kata barisan yang menguruskan pelajar-pelajar lah waktu pandemik tu, ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga dan memang takkan tercatat dekat mana-mana sijil lah benda ni pun. Dan salah satu perkara yang saya boleh kongsikan adalah ini akan menjadi dalam istilah ilmiah dia adalah tacit knowledge, iaitu ilmu yang tak boleh nak diajar. Ilmu tu perlu kita buat baru kita rasa benda tu. Itu pengetahuan yang datang memang apabila kita buat. Kita sebagai anak muda ni kadang-kadang kita rasa macam kita ni tak mampu nak buat banyak. Tapi sebenarnya dengan hanya membantu ramai orang, dengan hanya membantu kawan-kawan kita sahabat mahasiswa tu, sebenarnya kita dah membuatkan diri kita ni kita tambah nilai yang baik dalam diri sebenarnya. Kita dapat bantu diri kita untuk develop skills. Yang kedua, kita dapat bantu sahabat mahasiswa yang ada masalah terkandas, ada masalah kewangan. Kita dengar aduan diorang dan sebagainya dan kita membantu memberikan solusi. Nak katakan MPP USIM tenure 1920 ni kata bertuah jugalah sebab kita dapat rasa dua pengalaman. Satu waktu sebelum PKP, satu waktu sepanjang PKP. So dia macam satu pengalaman yang mengujakan jugalah. Dia bila dah sekarang kita rasa macam wish indahlah kenangan tu. Macam tu lah. So time PKP ni memang apa yang saya belajar, perancangan sangat penting. Kena lebih daripada satu. Kalau satu je, kalau itu saja perancangan, tak ada backup plan, memang tak akan berjalan lah macam tu. So itu yang saya belajar mengurus, belajar kenal orang, belajar berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih atasan, macam tu. Okay, so dari situ sebenarnya kita rasa sebenarnya banyak je peranan anak muda walaupun dalam sebagai MPP saja di universiti. So waktu tu rasa macam itulah antara pelajaran ataupun hikmah
yang terbesar lah yang Allah nak bagi, yang buat kita rasa berharganya ujian PKP ni untuk kita hadapi, bukan untuk kita rasa macam kita down tak boleh buat apa-apa. Tapi sebenarnya itulah yang kita rasa satu peluang yang besar Allah bagi pada kita lah. Walau apa pun yang berlaku, kami dapat sama-sama untuk menguruskan dengan baik lah. Daripada menguruskan soalan ataupun ajuan kebajikan pelajar, sampailah kita nak menguruskan birokrasi bersama dengan pihak pentadbiran. Saya boleh katakan kami hadapi sama-sama, dan waktu tu ikatan antara kami tu sangat kuat lah. Ini adalah keluarga yang tak dapat dilupakan lah.